Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita mendapat peluang daripada Allah, ikhwatul iman, untuk duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah, ikhwatul iman. Ayat daripada suratul Laili, Allah berfirman, inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ikhwatul iman, mengambil pelajaran daripada ayat ini, Allah menyatakan inna sa'yakum la syatta. Allah kata sesungguhnya kehidupan manusia ini, kehidupan kamu ini, kata Allah, dalam keadaan yang tidak sama. Manusia punya urusan hidup tak sama. Daripada iman sampai soal rezeki, sampai soal mati, tak sama. Daripada mula kita hidup, kita pun membesar di atas muka alam ini, sampailah kita bertemu dengan kematian, urusan kita tak pernah sama. Ada yang mendapat kebahagiaan, itu juga merupakan ujian. Ada yang mendapat kesengsaraan, itu juga merupakan ujian daripada Allah. Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Allah kata, maka ada pun siapa-siapa yang memilih cara hidup. Tadi Allah kata hidup manusia tak sama. Ada pun siapa-siapa yang memilih cara hidup, pertama dengan disiplin a'ta, yang kedua dengan wattaqa. Dia pilih hidup dia macam ni. Apa dia a'ta? Dia suka memberi. Kerana terbaca dia firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata, macam mana aku buat baik ke hang buat baik ke orang macam-macam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hang buat baik ke orang macam aku buat baik ke hang. Di atas itu ada orang memilih jalan hidup a'ta. Apa yang Allah bagi kat dia, dia suka bagi. Macam mana Allah pemurah dengan dia, dia pemurah dengan orang. Wattaqa, dan dia memilih jalan takwa.
Untuk masih ingat kita bincang hari itu takwa sebagai jalan keluar daripada hidup kita. Wasaddaqa bil husna, dan yang ketiga dia memilih jalan hidup wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna. Dia hidup di samping dia memberi, dia takwa, dia juga percaya tentang al husna. Apa dia al husna ikhwan? Syurga Allah, balasan Allah di hari akhirat. Suratul Laili, Suratul Laili, kepala surah dia wal laili idza yaghsha. Baik, wasaddaqa bil husna, dia memilih untuk membenarkan al husna. Al husna, pertama al husna, maksud dia ialah semua janji-janji baik di sisi Allah. Al-Husna, apanya Allah janji, itu Al-Husna. La ilaha illallah juga dipanggil kalimatul husna. Syurga Allah juga dipanggil dengan nama Al-Husna. Artinya dia satu orang yang membenarkan, dia tak ada ragu, dia tak ada syak tentang janji Allah di atas a'ta wa taqa yang dia buat tadi. Dia tak ada ragu Allah mesti membalas dia. Dia memilih jalan hidup macam ni. Maka Allah firmankan fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau itulah jalan dia, maka Allah kata fasanuyassiruhu lil yusra, kami jumpakan dia dengan kemudahan. Dengan makna Allah Ta'ala itu bagi kemudahan urusan pada dia. Allah jadikan urusan dia semuanya baik, dan Allah jadikan bila benda buruk mai ke dia, dia senang nak tinggal benda buruk. Dan itu semua sebagai musabbibul khair, benda itu sebagai sebab-sebab untuk Allah tambah kebaikan pada dia. Kalau itu jalan hidup dia, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia fasanuyassiruhu lil yusra. Allah sampaikan dia pada kemudahan. Pertama, kemudahan apa ikhwan? Kemudahan kerana dia suka memberi, Allah mudahkan pemberian Allah kat dia balik. Nabi SAW menyebut kepada kita tentang Allah Ta'ala itu sentiasa membantu hambanya. Allah Ta'ala itu sentiasa membantu hambanya selama mana hamba itu membantu sesama mereka. Al-Imam Nawawi ambil hadis ni letak dalam muqaddimah Riyadhus Salihin. Allah akan tolong kita selama mana kita tolong saudara yang lain. Maka Allah mudahkan dia di atas takwa dia, di atas dia suka memberi dan dia mempercayai hari pembalasan. Maka Allah berikan kepada dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dibawa satu kisah berkenaan dengan dua orang yang berjiran. Satu kawan tu jiran, dia ada pokok kurma. Bila masak elok, kawan sebelah ni dia tak ada pokok kurma. Jadi anak dia ni bila duk tengok pokok kurma jiran tu masak, macam kita lah ambil batu balin, buah pelam orang nak bagi luruh, duk balin. Bukan kata anak, bapak pun sama duk balin. Nak bagi luruh. Bukanlah apa sangat, seronok tengok tu, seronok tengok. Dekat kita seronok lah, dekat kawan yang tanam pokok sakit hati. Jatuhlah buah kurma tu, budak-budak lompat pagar pergi ambil makan. Masuk kali kedua tuan rumah nampak dia kilih tangan belakang, dia jolok buah kurma tu bagi keluar balik. Jadi si miskin ni mengadulah dekat Rasulullah. Ya Rasulullah, jiran aku buat macam ni.
Nabi kata, ikhwatul iman, Nabi kata, ni kadang-kadang ikhwan kita belajar akhlak Rasulullah ni, ada benda kita tak boleh faham. Ada benda kita tak boleh faham. Tapi kita cuba nak faham. Apa tak boleh faham? Pertama, jiran ni pergi kacau pokok orang. Itu dah satu salah. Itu dah satu salah. Yang kedua, dia tangkaplah kawan yang kacau pokok dia, bawa pergi kat Nabi, mengadu. Kawan ni mengadu. Bila mengadu, Nabi tengok, Nabi kata pada kawan, tuan punya pokok, Nabi kata sebiji dua biji bagi pilah kat dia. Sebiji dua biji bagi pilah kat dia. Dia kata bukan masalah tak mau bagi ya Rasulullah, masalah perangai tu. Bukan masalah tak mau bagi, bukan masalah aku ni kedeku, itu masalah perangai tu aku tak tahan. Ada kita didik anak kita duk pi ambil buah orang. Ini bukan daripada akhlaknya elok. Tak apalah, selesai bila. Mai pula kes yang sama, orang yang sama, masalah yang sama. Bila Nabi tengok, Nabi kata kat kawan miskin ni, Nabi kata yang duk pi ambil pokok orang punya buah ni siapa? Dia kata kat Nabi, dia kata ya Rasulullah, rumah tak ada apa nak makan, lapar. Anak-anak ni lapar. Nak pi balin buah kurma mantah ni tak menasabah, tak luruh buah kurma tu. Dia tunggu dia masak, balin, jatuh. Bukanlah jatuh satu dahan, jatuh pun kurma biasa, bukan macam panjang rokok tu. Kurma biasa, jatuh satu dia. Ambil makan, lapar ya Rasulullah. Antum boleh bayang tu Arab lapar tak ada buah kurma. Antum boleh bayang. Macam hadis Imam At-Tirmizi, datang dua perempuan kan kepada Rasulullah, kepada Aisyah. Aisyah jumpa Aisyah. Dua ni, seorang perempuan dengan dua anak dia datang pada Aisyah. Ini Madinah ini. Madinah ni kita duk pi ada apa? Ada apa? Ni market kurma tu kan. Penuh dengan kurma. Pilih aja mau kurma. Tapi ada satu perempuan datang dalam hadis At-Tirmizi. At-Tirmizi menyatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Datang kepada Aisyah, beritahu Aisyah, ini dua anak aku perempuan, aku datang depan hang nak minta ada tak di rumah hang apa-apa nak makan. Ada tak di rumah hang apa-apa nak makan. Orang datang kepada Ummahatul Mukminin Aisyah. Aisyah masuk ke rumah. Aisyah boleh berkeluar apa ya kawan? Aisyah boleh berkeluar sebiji buah kurma saja. Antum boleh bayang? Ini bukan di Ampang, di Madinah. Macam mana jadi kurma tak ada? Bukan kurma tak ada, Allah saja uji, rezeki tak sampai. Kurma ada. Kurma ada di market, tapi Nabi sendiri tak ada duit Nabi beli. Aisyah sendiri tak ada duit Nabi beli. Kalau petik jari lagu tu, Nabi kata siapa nak bagi kurma kat aku? 1 tan orang bagi. Tapi bukan Nabi macam tu. Nabi bukan macam tu. Aisyah masuk bagi 1 kurma dekat dia. Aisyah tengok wanita tu koyak buah kurma, bagi 1 ke anak dia, bagi satu lagi ke anak dia, dia perempuan tu tak makan. Aisyah tengok, Aisyah teriak. Aisyah kata betapa dahsyatnya jiwa seorang ibu. Aisyah kata dahsyatnya, kata mak dia sanggup tak makan. Lepas tu dia pani pompi, Rasulullah balik. Rasulullah balik, Aisyah cerita kat Rasulullah, ya Rasulullah, ada perempuan datang mengadu tak ada apa. Sebenarnya ya Rasulullah, kurma yang aku bagi kat dia tu, kurma tu bahagian kau ya Rasulullah. Hak itulah aku nak jamu hang. Tapi aku bagi, bila masa aku bagi tu, aku tengok hak mak tu koyak buah kurma, bagi 1 ke anak, bagi 1 ke anak, aku sebab ya Rasulullah, aku tak tahan. Nikah yang kata ibu. Nabi kata ke Aisyah, Nabi kata Aisyah, hang nak tahu tak, ada lagi 1 perempuan lebih mulia daripada ibu itu. Hang nak dengar tak cerita ni? Ada lagi 1 perempuan
kedudukan perempuan tu lebih mulia daripada ibu itu. Aisyah kata, siapa dia ya Rasulullah? Nabi kata, perempuan yang lebih mulia daripada ibu itu adalah perempuan yang bagi buah kurma pada ibu itu, kerana ibu itu boleh bagi ke anak dia. Itulah orang yang paling mulia. Dahsyat. Orang ni bila tak ada buah kurma nak makan, baling buah kurma orang. Nabi mai kes ni, akhirnya Nabi buat keputusan. Nabi kata, macam inilah sahabat, hang punya pokok kurma ada banyak anak? Dia kata, banyak. Saya bukan ada sepokok, sekebun, satu kebun. Nabi kata, macam inilah, hampir kerak satu tandan tu bagi kat mereka. Dia kata apa kat dalam tafsir Ibnu Katsir cerita di bawah surah ni, dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bukan tak boleh bagi, buah ni benih lain, pokok ni susah dapat. Saya bukan tak mau bagi, tapi satu, saya tak suka ada perangai lagu tu. Yang kedua, pokok yang dia pergi balin tu, pokok ni lain. Nabi kata apa dalam tafsir Ibnu Katsir? Kalau kau bagi kurma yang kau sayang sangat tu pada orang miskin ni, aku janji Tuhan bagi pada kamu kurma dalam syurga. Dia dengar, dia kata, bukan tak percaya syurga, tapi buah kurma ni lain. Allah, dahsyat ikhwan. Buah kurma ni lain. Nabi ulang lagi sekali. Nabi kata, aku bagi pada engkau janji, kau bagi buah kurma tu pada dia, aku bukan janji apa-apa, tapi aku janji kau masuk syurga. Dia dengar lagu tu, dia balik, dia tak bagi. Dalam perbualan antara Nabi dengan dia dengan miskin tu, ada seorang sahabat. Nabi barang orang, apa Nabi boleh buat? Barang orang boleh bagi tawaran lah, tapi kalau orang tu tak percaya, apa Nabi boleh buat? Ada satu sahabat, dia dengar hak Nabi kata tu, dia masuk, dia bagi dia pada orang ni balik, dia masuk, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya satu. Tadi Rasulullah kata, kalau dia bagi kurma tu dekat orang miskin, Rasulullah janji syurga untuk dia. Saya nak tanya sepatah ke Rasulullah, adakah janji itu untuk dia seorang saja ataupun untuk orang lain sama? Nabi kata, aku janji, siapa yang boleh bagi buah kurma tu, buah kurma yang anak orang miskin duk pergi balin tu, aku jamin dia masuk syurga. Kawan ni dengan lenangan ayat mata punya seronok ni nak turun ayat wasaddaqa bil husna, dia membenarkan syurga. Cepat berjalan dia ke rumah tuan punya kurma tu. Dia kata, wahai tuan, sekarang ni saya bagi satu tawaran pada tuan. Saya mau satu pokok tuan, bukan satu kebun, satu pokok ni saya beli dengan satu kebun saya. Tuan bagi satu pokok tu, harga dia satu kebun saya. Kawan tu dengar-dengar, dia kata, okey, aku dah dapat 2 kebun. Dia kata, okey. Maka kawan ni naik ke atas, potong, bukan boleh ambil dengan pokok-pokok, nak kena ambil buah tu saja. Pergi bagi kepada orang miskin ni. Maka masa dia pergi bagi itu, Jibril datang pada Nabi, turunkan ayat ni. Jibril turunkan ayat ni, fa amma man a'ta wattaqa. Siapa-siapa yang dalam jiwa dia ada suka memberi pada orang dan memberi kerana Allah, dia bagi itu kerana Allah, wattaqa, ada takwa. Masa bagi itu bukan kerana show off to everybody, tak. Bukan kerana nak pamer pemberian, tidak. Tetapi jiwa dia takwa. Kadang-kadang mungkin dia pamer, tapi jiwa dia takwa. Kadang-kadang mungkin dia sembunyi, jiwa dia takwa. A'ta wattaqa. Dalam masa yang sama, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan janji Allah yang baik dalam syurga untuk orang yang memberi. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan janjikan hidup orang yang memberi dan bertakwa, percaya kepada Allah, semuanya berjalan dengan mudah. Dalam tafsir dia kata apa dia? Dia kata, naj'al lahu masiran lahu kullu khair
masiran lahu tarku kulli syarr. Allah Ta'ala akan jadikan kepada dia dengan benda baik ni mudah masuk, dengan benda jahat ni mudah keluar daripada hidup dia. Dia bukan tak kena ujian buruk-buruk, dia kena, tapi benda tu cepat meninggalkan dia. Tapi kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang perangai dia ni bakhil wastaghna, dan dia rasa dia cukup kaya, wa kadzdzaba bil husna, dia tak percaya apa hak Nabi kata kat dia tadi. Dia mendustakan janji Allah. Nabi janji apa kat dia tadi? Syurga. Anda tengok peluang dalam Sahih Muslim menceritakan Nabi tawarkan kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah. Nabi kata, wahai pak saudara, katakanlah la ilaha illallah, aku jamin di hadapan Allah kau ahli syurga. Tapi ikhwan, tak semua hati manusia terbuka dengan jaminan Nabi. Tak semua. Tak semua ikhwan. Bukan dalam kisah asbabul nuzul ni sahaja, tapi kisah hidup kita seluruhnya ikhwan. Nabi kata, hang semayang macam aku, hang semayang macam aku, hang haji macam mana aku. Kalau hang buat satu amalan, bukan 10, Nabi kata 1, man amila amalan. Kalau hang buat satu amalan, hang buat satu aja, bukan 10, tak ikut aku, maka yang satu tu pun Tuhan takkan terima. Kalau hang selawat dekat aku, bukan 100, bukan 1000, satu, dengan rasa cinta kepada aku, Allah akan selawat dekat hang 10. Siapa nak percaya ni semua ikhwan? Imam Abul Aliyah, kita baca dalam tafsir Qurtubi ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Abu Aliyah, Qurtubi sebut pandangan Abu Aliyah. Abu Aliyah kata, apa makna selawat Allah pada Nabi? Allah memberi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan pada Nabi walaupun Nabi dah wafat. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah kebaikan, kau pujilah lagi hamba-Mu ini ya Allah. Itu makna selawat kita. Dan Allah berselawat pada Nabi, Allah akan makbulkan perkataan kita itu. Allah akan mengangkat martabat Nabi sampai akhirat, kita akan tengok walaupun baginda dah wafat. Kata Abu Aliyah, siapa yang berselawat satu, siapa yang memuji Nabi satu, siapa yang minta satu kebaikan kepada Allah untuk Nabi, maka Allah akan puji dia 10 sekali. Siapa nak percaya? Siapa nak percaya? Siapa nak percaya ikhwatul iman? Nabi SAW kata tentang 3 orang yang datang bertandang di rumah Nabi. 3 orang yang datang bertandang di rumah Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sembahyang, bagaimana keluarga, bagaimana kehidupan Nabi. Aisyah jawab, Nabi puasa, Nabi sembahyang, Nabi berkeluarga, itu ini semua. 3 orang ni buat keputusan. Depa kata, itu Nabi, kita macam mana? Seorang kata, aku nak puasa, hari-hari aku nak puasa. Aku nak puasa hari Senin, Maghrib aku buka, Selasa nak puasa, Maghrib buka. Kira aku nak puasa, nak puasa. Aku tak ada kira, hari haram ke, hari makruh ke, aku nak puasa. Hak seorang ni pula kata apa dia? Aku mulai hari ni, nama kata malam tak mau tidur. Aku nak semayang, aku nak tidur siang sikit aja, malam aku nak semayang. Hak seorang pula kata, aku nak buat keputusan, aku nak tumpu pada sunnah Nabi, aku tak mau kahwin. Ini semua orang Pulau Pinang panggil sawareh. Sawareh ni apa dia? Kalang kabut. Yang duk cakap benda ni bukan orang biasa, sahabat. Tapi itu zaman tarbiyah, zaman Nabi memulihkan para sahabat. Nabi keluar sepatah, Nabi kata, sangat menakutkan perkataan Nabi. Nabi kata, sesungguhnya di kalangan manusia yang paling takut dan kenal Allah adalah aku. Antum ayat ni kena simpan masuk dalam hati paling dalam. Jangan siapa buang benda ni. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim. Antum nak jumpa, antum buka Riyadhus Salihin, antum akan jumpa hadis ni. Nabi kata, orang yang paling takut dan kenal Allah aku. Sesiapa yang cara hidupnya tidak ikut perjalanan aku tidak bertanggungjawab terhadapnya. Man ghariba an sunnati
falaysa minni. Apa maksud dia? Siapa yang cara hidup dia tak ikut perjalanan aku cuci tangan di hadapan Allah daripada dia. Dahsyat ikhwan. Siapa nak percaya benda ni? Siapa nak percaya? Semayang kita, puasa kita, zikir kita, kiraat kita, bacaan kita, semua kebaikan kita buat mesti di atas jalan Nabi. Kalau kita tak percaya benda ni ikhwan, wasaddaqa bil husna, kita tak membenarkan benda ni, kita masuk dalam wakazzaba bil husna. Kerana nak dapat al husna, syurga Allah Taala itu, Nabi adalah kunci dia. Nabi adalah safinah, Nabi adalah bahtera yang kita kena berada di atasnya dan kita berlayak dengan bahtera Nabi. Dahsyat ikhwatul iman. Sangat dahsyat. Untuk sampai ke syurga Allah tak boleh kita pergi seorang-seorang. Dalam peristiwa Mi'raj, dalam hadis Bukhari Muslim, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi naik dengan Jibril, naik ke langit. Ni Nabi ikhwan, Rasulullah ni. Ini Rasulullah ni naik sampai ke langit. Naik sampai ke langit, sampai langit pertama. Cerita apa dia? Cerita daripada Anas, cerita daripada Abi Dzar. Naik sampai ke langit, tiba-tiba Jibril alaihi salam bagi salam dekat malaikat di langit. Malaikat langit jawab. Malaikat langit jawab, ikhwan, bila malaikat langit jawab, malaikat di langit buka pintu, tanya sepatah. Siapa dia dengan hang tu Jibril? Siapa dia dengan hang tu? Adakah dia orang yang diutuskan? Jibril kata, ya, dia Muhammad, dia diutuskan menjadi Rasul. Baru pintu langit terbuka, baru Nabi boleh naik. Pintu langit kedua pun macam tu, sampailah ke Sidratil Muntaha. Apa dia mafhum cerita ni? Apa dia mafhum cerita ni? Ikhwan, amal kita semua akan naik ke langit. Di atas nama manusia, satu sahaja manusia boleh naik ke langit, Muhammad. Lah kita buat amal, kita nak buat naik amal kita naik ke langit supaya Allah makbul. Dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf diceritakan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Ini orang ini sesungguhnya orang yang mendusta, orang yang sombong dan mendustakan ayat Allah. Ketika roh mereka dicabut, tidak akan dibuka pintu langit untuk mereka. Bila pintu langit akan dibuka, sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum, baru kami buka pintu langit ke dia. My brother Muslim and my sister Muslimah, I ask you, my brother Muslim, listen to me, I ask you, bila unta boleh masuk lubang jarum? Sahabat jawab seminar ya Ustaz. Bismillah. Secara teori takkan jadi. Lubang jarum sikit punya halus, bukan kata unta ni. Ni tali duk jolok masuk tu pun kita ni berapa ayat liang punya duk buat lagu tu. Buat lagu tu tepi, buat lagu tepi-tepi, tak masuk. Daripada pakai cermin mata sampai tarik bawah sampai duduk atas ni dah. Tak lepas. Jarum halus tak boleh masuk, unta boleh masuk. Kalau hang kata unta tak boleh masuk, macam itulah mustahil aku terima amalan hang. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata Ibnu Abbas, maksud tidak dibuka pintu langit, tidak diangkat amalan manusia yang menyimpang daripada sunnah Nabi. Inilah orang yang naik sampai ke langit, ikhwan. Kemudian macam mana kita hidup di dunia, kita pergi ikut orang yang tak pernah naik ke langit. Punya besar Rasulullah ni, sampai malaikat tanya dekat Jibril, siapa dia tu? Abang kata Muhammad. Malaikat langit tanya sepatah, adakah dia diutuskan? Maksud dia, adakah dia Rasul? Ya, Jibril jawab, ya. Baru terbuka, hanya Rasulullah
dan rasul-rasulnya lain, mereka boleh ketuk pintu langit. Macam mana kita, ikhwan? Macam manalah kita ni nak berenggang dengan sunnah Nabi ni? Macam mana, ikhwan? Macam mana kita nak pergi teliak dengan ajaran hak macam-macam dalam dunia ni? Saat ni main satu tok guru 100 tahun tak makan, main satu tok guru 30 tahun wuduk tak batal-batal. Ni semua tok guru ada penyakit sampai tak makan. Tak, ikhwan, minta maaf banyak-banyak. Kita terpaksa ikut belakang Nabi kerana amal kita nak diangkat sampai ke langit. Wasaddaqa bil husna. Kita nak jadi orang yang membenarkan perkataan Allah. Wa kazzaba bil husna. Kita tak mau jadi orang yang mendustakan apa yang Allah janji kepada kita. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami janjikan kepada dia kehidupan yang sangat susah. Apa dia? Hadatul usra. Allah Ta'ala bagi kepada dia kehidupan yang susah. Wa khisalul zamimah. Allah bagi kehidupan yang hina kat dia. Hina. Ikhwan, tak nampak hina, tak nampak hina. Tapi hingga pendapatan halal ni tak lekat kat dia. Yang dia duk makan, duk bayar kereta, duk cat rumah, semua duit haram. Allah hina dia. Kullu lahmun nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging darah dan lahmun ni apa, isi-isi kita ni tercipta daripada sumber pendapatan yang haram. Nabi kata fannaru aula bihi, nerakalah layak untuk dia. Nerakalah layak untuk dia. Dia makan duit haram, dia makan duit judi, dia makan duit toto, macam-macam duit dia makan, duit rasuah, duit riba. Pada dia cerdik ya? Pada dia money maker. Ingat senang kan nak tipu duit orang. Lagu tu dia sembang. Ni otak kena berjalan. Otak kalau tak geliga, otak ni kena berjalan sampai peringkat boleh buat batu cincin. Ni otak ni. Senang tak kita nak tackle orang percaya pada kita? Pada dia orang yang smart. Pada dia orang bijaksana. Tapi pada agama, halatul zamimah, kehidupan dia sangat hina. Sangat hina, ikhwan. Sangat-sangat hina. Melihat hina di mana? Melihat kesudahan dia. Besok dia mati, Allah kapan dia, Allah nak bubuh dalam neraka ni, na'udzubillah. Na'udzubillah. Neraka ni sangat hina. Neraka ni sangat kotor. Neraka ni tengok saja manusia tak lalu dengan neraka. Bacalah surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Macam mana Allah cerita didihan neraka tu. Baca surah Al-Haji daripada ayat 19, 20, 21, 22, 23. Allah cerita macam mana neraka tu. Takut. Melihat kesudahan dia, dia akan diseksa dalam kubur, akan dipukul, kena hipatan kubur. Dia menjerit, jin dan manusia tak akan dengar. Berapa banyak ikhwan yang tunjuk dalam internet ni, orang pergi korek balik, tengok remuk masuk ke dalam. Remuk masuk ke dalam, muka bertukar biru, biji mata labuh jatuh keluar. Siapa sedang orang lalu tepi kubur kata dia sedang menanggung benda itu semua. Sangat hina. Sangat hina. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah kata, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Hak yang tak percaya Nabi cakap ni. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Kaya hang tu, harta hang ada tu, yughni anhu maluhu. Adakah harta dan kaya hang tu berguna dekat hang iza taradda, bila pipi hang dah sentuh dengan tanah kubur? Guna ke benda tu? Untuk orang yang tak percaya Nabi cakap, tak mau ikut cara Nabi, petikai cara Nabi, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Apabila dia tu balik tempat asal dia, tanah kubur, semua ni ada guna ke? Nabi kata ikut mayat 3, 2 balik, 1 join sekali.
Yang join tu apa dia? Yang join tu adalah amalan dia. Amalan dia. An-Nawawi rahimahullah ketika dia tulis hadis ni dalam Riyadhus Salihin di bawah bab mujahadah, kata Nawawi, inilah dunia. Kita bina dia, kita bersusah payah untuk dia, last sekali bila kita hilang nyawa, dia tak terima kita. Inilah dunia. Tetapi berbeza dengan akhirat, dia terima kita. Dia terima kita. Kita tak pernah bekerja untuk akhirat. Orang-orang yang tak beriman dengan Allah ni tak bekerja untuk akhirat. Dia dengar orang bang, nampak. Aku masuk waktu lah tu. Masuk dah waktu. Ada lagi nak? Bercepat budak ni. Sedap juga dia kata kan. Dia nak alik. Saya baca biasa. Saya nak dengar apa dia kata. Sunat apa? Dia bahasa tu sedap. Dia selawat, dia macam puji Nabi tapi ada unsur melampau sikit. Sikit dah taknya, ada sikit dah. Dia buat pula dah. Kalimah ya Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis, dia wujud ya Rasulullah. Macam ni ya. Ataupun kalimah ya Rasulullah dalam bentuk selawat dilarang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rasulullah, itu dilarang. Sebab ya itu nama dia harfun nida. Harfun nida, huruf menyeru, seru. Ya Muhammad, ya boleh, dia hidup. Ya Muhammad, ta'al, Muhammad, mesa, boleh. Kita, Quran kata ya bunayya. Siapa kata? Luqman kata dekat ke anak dia. Tapi kalau orang tu dah mati, dah wafat, kita tak kata ya. Bila kita kata ya, bermakna ada unsur menyuruh roh orang itu. Jadi kalau kita baca selawat-selawat yang dia tu kata ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah ya Habiballah salamun alaik, selawat macam ni automatically ketolak. Kenapa? Bila orang tu dah wafat, kalimah seru itu dah tak boleh panggil, tak boleh dah. Tapi dia hidup ya Rasulullah. Adapun kita duk baca ya Rasulullah, ini semua kita duk ulang balik apa yang wujud dalam hadis. Itu tak apa. Hatta dalam tahiyat tidak ada kalimah ya Rasulullah, tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Hatta selawat tidak bermula dengan ya Muhammad. Allahumma salli ala ya Muhammad, tidak ada. Tidak ada. Maka itu kita hati-hatikan. Ini dia ada, kita panggil ghulu. Nama dia al-ghulu. Quran kata jangan dalam selawat tak boleh ghulu. Baik, ikhwatul iman, Allah firmankan wa ma yughni anhu maluhu iza tarada. Bermanfaatkah harta kamu dan kekayaan kamu iza tarada, bila kamu dah menerap atas tanah pasir ni. Inna alaina lalahuda, sesungguhnya ke atas kami lah bagi petunjuk pada hamba kami. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya pada kami akhirat itu lebih baik daripada dunia. Fa anzartukum naran talazza, kami warning kamu dengan api neraka yang menyala-nyala. Siapa dia? Di warning orang yang tak percaya kat Nabi tadi. La yaslaha illa al-ashqa,
tidaklah masuk ke dalam neraka melainkan orang yang paling celaka. Siapa dia orang paling celaka? Alladzi kazzaba wa tawalla, iaitu orang yang mendustakan dan berpaling daripada Rasulullah. Dia dusta, dia tak percaya, dia paling. Wa sayujannabuhal atqa, kami selamatkan daripada neraka semua orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia bagi harta dia itu dengan niat nak membersihkan jiwa dia. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, tidaklah seseorang itu tak adalah satu orang tu kecuali dia bagi nikmat yang Tuhan bagi pada dia, melainkan kami akan balas balik pada dia. Illa btigha wajhi rabbihil a'la, sekiranya dalam hati dia mengharapkan balasan Allah Tuhan yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, nanti kami akan tunjuk macam mana kami redha pada orang macam ni. Nanti saufa, kami tunjuk di akhirat nanti orang-orang ni kami redha dia macam mana. Jadi betul apa yang Allah firmankan. Allah katakan tentang inna sa'yakum lasyatta, urusan kamu ni tak sama, urusan kita ni tak sama. Jadi kita ada dua jalan. Jalan membenarkan Rasulullah, jalan. Kerana itu ikhwatul iman, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita akan berjumpa dengan bulan yang besar, bulan yang boleh memproseskan manusia jadi bersih, manusia ni jadi bersih elok. Bulan Ramadan al-Mubarak. Latih diri kita panggil bulan Ramadan, jangan panggil bulan puasa, dia dengar berat. Alamak, bulan puasa main, dia dengar tu macam heavy metal, black metal, dia dengar alamak berat. Puasa, alamak puasa pula. Tak, bulan Ramadan. Quran panggil syahru Ramadan, kita panggil syahru Ramadan. Kesoalan yang orang tanya semalam kan, apa persiapan bulan puasa? Tak ada siapa. Bulan puasa macam biasa. Bulan puasa macam bulan lain. Bulan lain kita puasa juga. Khamis, jemaah Khamis dengan Isnin dengan Khamis, 13, 14, 15 kita puasa juga. Puasa kira macam biasa, cuma bulan Ramadan ni puasa tu banyak sikit lah. Pasal dia jadi puasa wajib. Ni Ustaz nak makan suap macam mana? Nak makan suap lah, makan dengan mulut lah. Tak nak makan lagu mana? Dia tak ada nak makan lagu mana. Bangkit macam biasa. Dia tak ada satu upacara suap apa. Orang kita dah prepare dah, telur masin pergi sampai Kuala Kurau. Telur masin dah 30-40 mail dah. Bunyi pun appetizer. Nak buka selera 3-4 pagi. Come on baby, jangan bagi susah. Simple ikhwan. Antum tahu apa benda kita patut makan masa kita nak sahur? Tanya doktor. Jangan tanya ustaz, tanya doktor. Suruh doktor cek daripada otak sampai kaki. Doktor buat satu cek tengok, suggest kepada saya apa patut saya makan. Doktor kata lagu hang ni hang patut minum air saja 5 liter. Pasal ada kurang air dalam badan. Maka yang terbaik untuk kita minum air. Pasal kita tak makan apa lagi, belajar. Dan dalam riwayat Nabi buat apa sahur, menu Nabi sangat ringkas. Kurma dengan air. Kurma dengan air. Kita bangkit-bangkit tu dia punya pergi basuh tangan satu macam nyabuh nasi, ambil kicap lepas masuk, ambil telur, tanya mana telur masih aku, tanya kat bini dia. Bini dia merongak seorang-seorang, telur dia tanya ke orang pula. Jangan macam tu, simple. Dia bukan mesti sahur makan nasi, dah. Tambah dia berumur lagu ustaz ni, mana boleh makan nasi sahur, penat. Nak habis main subuh pula dia duduk. Belahak keluar balik. Makan apa? Makan macam Nabi. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, dia ada sahur ni, waktu sahur tu cukup berkat. Sahur, pasal tu sahur, sahir. Sama tak? Dia punya root word dia sama. Kenapa? Pada waktu itu sihir kuat. Dan orang nak tiup sihir pada waktu tu. Maka sahur sihir jadi benda buruk, sahur jadi benda baik. Sihir
bacaan-bacaan nak merosak orang. Sahur perbuatan yang mendatangkan berkat, lawan. Ni kalimah berlawanan. Sihir, sahur. Suhur, orang yang makan. Maka pada waktu sahur itu kita disuruh bangkit. Apa dia? Quran kata wabil ashari hum yastaghfirun. Depa bangkit pada waktu sihir duk jalan ni semua, depa minta ampun pada Allah. Dan sunnah Nabi jamah sikit ayam, makan kurma. Ya, ikhwatul iman. Kurma ni kadang-kadang ada kelebihan. Dalam hadis Nabi sebut, kurma ni takluk sihir. Sihir takluk. Ni bangkit-bangkit sahur 2 batang ni duk bagi. Esok pagi tu kolek tu. Then main simple, jangan buat kalang kabut. Jangan malam ni tidur tanya dekat abang besok nak makan apa abang. Jangan tanya apa, bismillah. Satu punya kurma rutok lepas masuk dalam peti air. Tak. Pagi bangkit, asal apa nak makan? Nak minum susu, roti mayat sekeping 2 keping, cukup. Tapi jangan lupa waktu sahur, waktunya cukup berkat. Makan sikit jadi berkat, doa jadi berkat, salat jadi berkat. Jadi sekejap kita sambung sikit nah. Boleh tak? Kan nak bagi selesai terus. Sambung sikit sekejap nah. Wallahu a'lam.